Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Apa khabar tuan-tuan dan puan? Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Ilahi kerana dengan limpah kurnia dan izinnya kita dapat bersama-sama pada hari ini bagi penerangan tentang program meningkatkan kesedaran kesejahteraan psikologi warga KPM tahun 2021. Jadi tuan-tuan dan puan, kepada pengetua-pengetua guru besar, tujuan maklumat pada hari ini adalah berkenaan dengan penataran ataupun garis panduan garis panduan tentang pelaksanaan program meningkatkan kesejahteraan psikologi warga Kementerian Pendidikan Malaysia bagi tahun 2021. Seperti mana yang terdapat pada slide tuan-tuan puan, tentang pelancaran telah diadakan pada 10 Julai tahun 2019 di Balai Budaya Dewan Bahasa dan Pustaka. Disertakan juga keratan daripada media massa berkenaan dengan transformasi pendidikan tentang kesejahteraan warga pendidikan di peringkat nasional, tentang isu kemurungan tentang isu semasa yang berlaku di bidang pendidikan. Antaranya tentang perasaan, penyakit, kesihatan mental dan lain-lain lagi. Untuk makluman tuan-tuan dan puan, program kesedaran kesejahteraan psikologi guru dan warga KPM #3A ataupun Aware, Alert dan juga Action ini bertujuan untuk memberi psikopendidikan makluman input berkaitan kesejahteraan psikologi kepada warga KPM sebagai panduan untuk diaplikasikan apabila berdepan dengan situasi yang mengganggu kesejahteraan psikologi mereka. Selain daripada itu, untuk memberi maklumat kepada warga KPM tentang kesediaan, kaunselor KPM membantu mereka mengurus emosi dan juga tingkah laku. Dan seterusnya menggerakkan barisan kepimpinan dan pelbagai peringkat untuk menyebarluaskan maklumat dan kesedaran kesejahteraan psikologi kepada warga KPM. Harapannya tidak lain dan tidak bukan adalah memberi pendedahan kepada warga KPM dan juga guru mengenai aspek kesejahteraan mental. Yang kedua, membantu warga guru mengenali tahap kesihatan mental mereka melalui ujian psikologi yang dijalankan seperti DAS, instrumen tekanan diri dan inventory kesejahteraan kendiri. Harapan lainnya adalah membantu warga guru mengurus emosi melalui teknik-teknik yang dipelajari dan juga membantu warga guru membina strategi daya tindak ke arah sikap yang lebih positif. Tuan-tuan, perempuan serta yang dihormati sekalian, rasionalnya adalah untuk kesejahteraan diri ini adalah hak setiap insan dan mereka perlu diberi peluang untuk mendapatkan sentuhan kaunseling dan psikologi dalam membina semula struktur diri yang sejahtera. Antara yang berikutnya, program ini memberikan pendedahan berkaitan dengan teknik-teknik atau kemahiran yang perlu dalam mengurus emosi bagi membantu warga KPM dalam meningkatkan kesejahteraan psikologi mereka. Dan yang terakhir, warga KPM merupakan tulang belakang kepada kejayaan KPM dalam mencapai visi. Justru emosi yang stabil dan terurus sewajarnya perlu dimiliki oleh mereka agar fokus dalam merealisasikan visi KPM terlaksana dengan lebih cemerlang. Tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian, objektif program ini ada 4. Yang pertama, mengenal pasti tahap kesejahteraan psikologi dan kesihatan mental. Yang kedua, memperoleh kesedaran berkaitan pentingnya mengamalkan gaya hidup sihat dan menjaga. Mengenal pasti simptom dan gejala yang menyebabkan ketidakstabilan emosi, pemikiran dan tingkah laku diri sendiri dan orang lain. Dan yang keempat, mempelajari kemahiran daya tindak diri untuk mengurus kesejahteraan diri dan mengenal pasti keunikan dan potensi diri. Tidak lain dan tidak bukan, antara #3A ini dalam bahasa lainnya adalah sedar, peka dan juga tindak. Pengenalan tentang kesejahteraan psikologi tuan-tuan dan puan. Kesejahteraan psikologi merujuk kepada kesihatan emosi individu yang akan menentukan sama ada dapat menggunakan potensi diri untuk disumbangkan kepada orang lain. Yang kedua, Kementerian Kesihatan Malaysia telah mendefinisikan kesejahteraan psikologi sebagai kemampuan individu untuk menangani stres, iaitu mengelakkan konflik
meningkatkan ketenangan, merangsang motivasi dan meningkatkan keyakinan diri dalam kehidupan. Manakala kesihatan mental pula bermaksud keadaan kesejahteraan di mana individu sedar potensi dirinya, berupaya menangani tekanan biasa dalam kehidupan, berupaya bekerja dengan produktif dan berkesan, serta berupaya untuk memberi sumbangan kepada komunitinya. Yang kedua, kajian yang dijalankan oleh Bahagian Psikologi dan Kaunseling KPM tahun 2018 menunjukkan bahawa 44% guru mengalami tekanan pada tahap sederhana tinggi. Gelombang hashtag 3A ini seperti mana yang telah ditunjukkan di hadapan tuan-tuan ya, bermula daripada pengarah Jabatan Pendidikan Negeri, diikuti dengan ketua sektor iaitu ketua Kaunsil Pendidikan Negeri, dipanjangkan kepada pegawai pendidikan daerah dan seterusnya. Di peringkat Kaunsil Pendidikan Daerah disampaikan kepada tuan-tuan melalui medium ini, iaitu rakaman kepada tuan-tuan, pengetua dan guru besar di daerah Perak Tengah dan seterusnya. Tuan-tuan menyampaikan maklumat ini kepada warga pendidikan di sekolah masing-masing. Ini dipaparkan tajuk-tajuk literasi kesedaran psikologi tahun 2019 dan tahun 2020. Ya, seperti mana telah dipaparkan. Dan untuk maklumat tuan-tuan ya, jumlah pelibatan warga KPM bagi tahun 2019 hingga tahun 2020 seperti paparan ya. Manakala bagi tahun 2021, ini adalah tajuk-tajuk literasi yang perlu disampaikan oleh tuan-tuan puan kepada warga pendidikan di sekolah masing-masing. Ya, seperti mana yang telah dipaparkan, Kaunsil Pendidikan Daerah menyampaikan maklumat secara rakaman pada hari ini. Yang keduanya, pengetua guru besar perlu menyampaikan maklumat ataupun kesemua info ini kepada guru-guru secara bersemuka ataupun menggunakan medium lain seperti talian Google Meet, Webex, Zoom ataupun lain-lain yang difikirkan sesuai. Bahan-bahan yang dibekalkan merupakan slide dan juga video, yang mana tuan-tuan akan terima slide semua yang akan saya sampaikan, begitu juga dengan video yang bersesuaian dengan tajuk yang akan disampaikan oleh tuan-tuan kepada warga di sekolah. Bahan-bahan literasi ini akan diberikan iaitu link Google Drive untuk PGB muat turun bagi proses penyampaian maklumat. Suka juga dimaklumkan ya tuan-tuan, bagi bulan Mei program bagi tajuk program meningkatkan kesedaran kesejahteraan psikologi warga KPM dan juga kesihatan mental. Manakala pada bulan Jun memahami tekanan, tajuk 8 cara tangani tekanan dan juga teknik relaksasi deep breathing. Mana tuan-tuan ada video pendek yang akan dibekalkan kepada tuan-tuan untuk rumah sampaikan kepada warga pendidikan di sekolah masing-masing. Manakala pada bulan Julai, teknik relaksasi butterfly hug dan juga urutan 5 jari. Pada bulan Ogos, kebimbangan resah yang memudaratkan. September, kemurungan derita dalam senyap. Pada bulan Oktober, psikologi menghadapi bencana alam. Dan pada bulan November, memahami krisis dalam kehidupan dan juga menguruskan krisis. Untuk maklumat tuan-tuan ya, dibekalkan juga pada tuan-tuan untuk link ya penilaian program dan juga yang mana pada setelah tuan-tuan sampaikan kepada warga pendidikan, mohon untuk warga pendidikan untuk mengisi link yang telah diberikan. Jadi tuan-tuan, selesai bagi tajuk yang pertama tuan-tuan. Ya, tajuk yang pertama adalah tentang panduan dan juga penerangan asas tentang pelaksanaan hashtag 3A, iaitu Alert, Aware and Action ataupun sedar, peka dan juga tindak kepada warga pendidikan di daerah Perak Tengah khususnya. Kita pergi kepada tajuk yang kedua tuan-tuan, iaitu tajuk yang kedua bertajuk kesihatan mental, yang boleh tuan-tuan sampaikan kepada warga pendidikan di sekolah masing-masing. Psikopendidikan ini lebih kepada kesihatan mental ya, kesihatan mental. Kesihatan mental ni apa yang dimasukkan dengan kesihatan mental? Kesihatan mental adalah situasi di mana seseorang individu menyedari potensinya, boleh berdaya tindak terhadap stres kehidupan dan juga boleh bekerja dengan produktif dan boleh menyumbang kepada masyarakat.
Seterusnya tuan-tuan, kesihatan mental juga merujuk kepada yang pertama, cara kita berfikir, merasa dan juga cara kita bertindak. Cara kita berinteraksi dengan orang lain dan juga cara kita menghadapi masalah dan mengatasinya. Kesihatan mental adalah penting, sesuatu yang dilalui oleh semua orang, berterusan, sebahagian daripada fitrah manusia, sesuatu yang perlu dijaga dan ada positif dan juga negatif. Kesihatan mental ini boleh berubah dan juga kompleks dan seterusnya. Kesihatan mental ini benar. Manakala bukan ini bermaksud, kesihatan mental ini bukan tanda kelemahan tuan-tuan. Yang keduanya bukan perkara yang perlu dimalukan. Yang ketiga, segala yang diminda selalunya negatif tuan-tuan ya. Maksudnya kesihatan mental ini bukan selalunya negatif. Sesuatu yang anda pilih, sesuatu yang perlu difikir hanya apabila berasa tertekan, bukan terma gila. Seperti mana kita tahu, bila sebut je kesihatan mental, tentang gila lah ni ya tuan-tuan ya. Bukan dia tuan-tuan. Jadi bukan terma gila ini diletakkan sebagai kesihatan mental, bukan tetap dan juga bukan palsu. Jadi kena jelas tentang kesihatan mental ini. Isu kesihatan mental ini boleh dibahagikan kepada beberapa aspek. Yang pertama, kemurungan, kecelaruan kebimbangan umum, ya, kecelaruan panik, kecelaruan obsesif kompulsif, kecelaruan stres selepas trauma dan juga gangguan tidur. Maknanya daripada penerangan ini baru kita tahu, rupanya ini adalah salah satu skop dalam kesihatan mental. Seterusnya tuan-tuan, kenapa kesihatan mental ini penting? Yang pertama, untuk membentuk identiti diri, mencapai potensi diri, persediaan hadapi cabaran alam dewasa. Yang kedua tuan-tuan, untuk menjamin gaya kebapaan yang lebih efektif. Yang seterusnya, keharmonian dalam perkahwinan. Yang ketiga, menangani cabaran di rumah dan juga di tempat kerja. Yang keempat, mencapai cara bekerja yang sihat dan seronok, ya, memupuk kehubungan dengan rakan sekerja dan meningkatkan produktiviti. Dan yang terakhir tuan-tuan, kenapa kesihatan mental ini penting adalah untuk membolehkan diri individu itu berdikari dan juga meningkatkan kualiti hidup. Seterusnya tuan-tuan, tanda-tanda masalah kesihatan mental. Apa itu tanda-tanda masalah kesihatan mental? Yang pertama, letih dan juga lesu. Yang kedua, kerisauan melampau. Yang ketiga, perubahan selera makan. Yang keempat, perubahan personaliti. Yang seterusnya, berfikir, bercakap tentang bunuh diri. Ini bahaya tuan-tuan ya. Bila dia bercakap tentang dah nyatakan nak bunuh diri, kita tak boleh anggap ia sebagai satu bahan jenaka tuan-tuan ya. Yang seterusnya, kurang minat terhadap aktiviti harian, tingkah laku agresif dan juga mudah marah. Mudah marah ni tuan-tuan bukan maksudnya dia ni tak, maksudnya marah ni adalah normal. Maksud mudah marah ni sekerap sekali apa-apa isu saja dia dah mudah marah. Maksudnya ini mungkin adalah ada tendensi kepada ke arah kesihatan mental. Seterusnya tuan-tuan, kita baik kepada dua perkara, iaitu kesihatan mental lawan penyakit mental. Ada beza ya tuan-tuan. Kesihatan mental dan juga penyakit mental adalah perkara yang berbeza. Yang pertama, nilai kendiri yang tinggi, manakala bagi penyakit mental, penilaian kendiri yang rendah. Yang keduanya, berdikari. Kalau kesihatan mental ni, maknanya individu yang sihat mentalnya, dia mampu berdikari. Manakala penyakit mental, dia banyak kepada kebergantungan. Yang seterusnya, kemahiran pengurusan yang cekap. Manakala sebaliknya, tiada daya gaya tindak. Bagi kesihatan mental yang baik, pandangan yang positif. Dan sebaliknya, tidak bersemangat. Kalau kesihatan mental yang baik, dia mempunyai pemikiran yang rasional. Dan sebaliknya, pemikiran yang tidak logik ataupun tidak rasional. Bagi kesihatan mental yang baik, tentulah sifat yang bersungguh-sungguh. Dan juga sebaliknya, tiada motivasi. Tuan-tuan, seterusnya diterangkan juga ya, apa yang tidak sepatutnya anda kata untuk membantu rakan kerja yang menghadapi masalah kesihatan mental. Ya, seperti mana yang kita ketahui, ya, kadang-kadang mungkin ada berlaku di sekolah dan perkara ini perlulah dipanjangkan di sekolah-sekolah agar tidak berlaku lagi.
Yang pertamanya, antara dialog yang tidak sepatutnya berlaku di sekolah jika ada rakan kerja kita yang mempunyai masalah kesihatan mental. Tak payahlah kesian dengan dia, ya. Tak payahlah kesian dengan diri sendiri, ya. Yang kedua, kami memang dah tahu masalah kau. Ini antara dialog-dialog yang tidak sepatutnya berlaku di sekolah dan juga di organisasi. Janganlah minta perhatian, ya. Kau pun ada salah juga, ya. Ini antara dialog yang tidak sepatutnya diungkapkan di setting sekolah dan juga organisasi. Ini contoh, bagaimana Jaja membantu rakan kerja yang menghadapi masalah kesihatan mental. Jaja ni boleh jadi Ali, boleh jadi nama Ahmad dan sebagainya, ya. Bagaimana Jaja boleh membantu untuk sejahtera, ya. Ini dialog-dialog yang bagus untuk ataupun positif untuk disampaikan ataupun jika ada isu-isu masalah kesihatan mental ini di sekolah maupun di organisasi. Ya, bagaimana Jaja boleh bantu sebagai satu pasukan, ya. Terima kasih kerana sudi berkongsi dengan Jaja, ya. Yang seterusnya Jaja sentiasa ada untuk kamu. Jadi maknanya dialog-dialog ini boleh diguna pakai oleh warga pendidikan di sekolah bagi meningkatkan, ya, kesihatan mental dan juga ketika kita berurusan dengan individu yang mempunyai masalah kesihatan mental. 9 cara, ya, Jaja meningkatkan kesihatan mental. Ini contoh tuan-tuan, ya. Ada 9 cara. Yang pertama, makan makanan yang sihat dan juga seimbang. Kalau kita bulan puasa ni, kita makan ketika sahur dan juga ketika berbuka puasa, ya. Yang keduanya, berhenti sebentar dengan teknologi dan juga media sosial. Seperti mana kita ketahui, ya, ini depan kita ni, gadget ni tuan-tuan, ya. Memang kalau kata purata kita pegang gadget ni, sikit-sikit kita tengok, sikit-sikit kita tengok, ya. Jadi untuk tips yang boleh kita kongsikan dengan rakan sekerja di sekolah, ya, dengan warga pendidikan di sekolah, cuba berhenti seketika dengan gadget dan juga teknologi serta media sosial ni. Seterusnya, yang ketiga, libatkan diri dengan senaman sekurang-kurangnya 30 minit sehari. Yang keempat, tulis 3 pencapaian setiap hari. Seperti mana, saya ambil contoh Dr. Azura, dia bagi tahu bahawa kalau kita nak nyatakan perkara yang kita dapat pada hari ini, kita tulis pada diary ataupun pada buku nota kita. Sekurang-kurangnya menunjukkan bahawa kita telah capai sesuatu pada hari tersebut. Yang kelima, pastikan tidur yang cukup. Ini penting tuan-tuan, ya. Tidur yang cukup membantu badan kita untuk cergas, ya, ketika kita bekerja. Yang keenam, kongsi perasaan dengan rakan atau keluarga, yang mana kita kongsi apa yang kita dapat pada hari ini, ya, dengan rakan sekerja dan juga ahli keluarga. Yang ketujuh, luangkan masa untuk diri sendiri ataupun perkataan sekarang yang trending adalah me time, ya. Kita me time dengan diri kita sendiri. Contohnya kita suka membeli belah, ya, kita suka membaca buku, kita suka memancing. Itu adalah me time tuan-tuan dan perempuan. Jadi yang ke-8 tuan-tuan, cabar pemikiran negatif, ya. Elakkan perkataan-perkataan negatif ni menyelubungi tuan-tuan, ya. Antaranya tak boleh lah, susah lah, ya. Jadi kita berikan pendekatan yang positif dengan ayat-ayat yang positif seperti saya mampu melakukannya. Yang ke-9, fokus kepada masa kini ataupun here and now. Jadi kita fokus pada sekarang, ketika ini dan masa ini. Seterusnya tuan-tuan, itu adalah tentang kesihatan mental. Jadi tuan-tuan, jika telah selesai, sampaikan kepada warga pendidikan di sekolah masing-masing. Boleh share link, ya, untuk penilaian program bagi negeri Perak dan juga khasnya di daerah Perak Tengah yang tercinta ini. Jadi tuan-tuan, seterusnya kita pergi kepada tajuk yang ketiga, iaitu memahami tekanan. Jadi memahami tekanan ni tuan-tuan, kalau ikut kepada jangkaan yang kita laksanakan ini adalah pada bulan Mei tuan-tuan, ya. Jadi memahami tekanan ini sama juga dengan tajuk kesihatan mental, ya, untuk tuan-tuan sampaikan pada bulan Mei dan juga Jun tuan-tuan, ya. Bagi memahami tekanan itu, ya,
dia kait dengan perkataan stres, tuan-tuan ya. Stres tu adalah desakan atau tekanan yang dihadapi oleh individu berikutan daripada peristiwa yang berlaku kepada mereka. Apa jua keadaan atau situasi yang mengancam atau dianggap mengganggu keadaan diri seseorang. Ada kata lainnya, stres ini menyebabkan individu memerlukan keupayaan dan cara untuk menghadapinya. Seterusnya tuan-tuan, stres ini boleh berlaku dari segi emosi dan juga fizikal ya. Perkara yang sering berlaku kepada manusia yang normal dan seterusnya merupakan cabaran ya, emosi yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Berlaku akibat perubahan luaran atau dalaman yang melebihi kemampuan individu tersebut. Jadi adakah stres ini sesuatu yang bahaya tuan-tuan? Sebenarnya tidak ya tuan-tuan ya. Bila stres ini rendah, hasil kerjanya juga rendah ya, kerana kurangnya motivasi dan tumpuan kepada kerja. Kalau stres ini seperti mana graf yang ditunjukkan di hadapan ya, kalau stres ini di peringkat sederhana adalah paling baik ya, kerana ia akan meningkatkan motivasi kerja dan juga perkembangan hidup seseorang itu. Yang jadi bahayanya adalah bila stres ini berada di peringkat yang paling tinggi. Ini bahaya ya. Seorang itu akan mengalami tekanan dan juga menunjukkan tanda-tanda stres. Seterusnya tuan-tuan, 3 jenis stres yang perlu anda ketahui. Yang pertama, acute stress ya, stres yang kecil tapi paling banyak dialami oleh masyarakat disebabkan oleh kehendak harian ya. Yang kedua, episodic stress ya, kerap sering dilihat dalam individu yang meletak matlamat yang tidak realistik dan stres akibat tidak mencapai matlamat. Ini kadang-kadang berlaku bila kita letak satu matlamat yang kadang-kadang susah untuk kita capai, menyebabkan kita rasa stres ya. Yang ketiganya adalah chronic stress. Chronic stress ini bersifat bahaya dan tidak sihat ya. Stres yang berterusan boleh membawa kepada kesihatan fizikal dan juga psikologi individu tersebut. Seterusnya tuan-tuan, punca-punca stres ni boleh kita sampaikan kepada warga pendidikan. Antara punca stresnya, yang pertama adalah stres ancaman ataupun survival. Yang kedua, stres dalam diri sendiri. Ini kadang-kadang berlaku dipunca daripada dalaman diri individu tersebut. Yang ketiganya, faktor stres persekitaran. Ya, persekitaran tempat kerja ya, persekitaran maknanya kejiranan dan sebagainya. Yang seterusnya, stres disebabkan cara hidup ya. Tanda-tanda anda sedang stres, ini ada dua tuan-tuan ya, fizikal dan juga psikologi. Cuba kita tengok sekarang masing-masing ya. Dari segi fizikal, adakah kita yang pertama sekali ni tengah kering mulut? Kalau bulan puasa ni kering mulut is normal lah tuan-tuan kan. Tapi kalau di bulan lain ni kita tengok kalau selalu sangat kita kering mulut, itu adalah tanda-tanda kita dalam keadaan stres. Yang kedua, gemetar. Yang ketiga, sakit kepala yang berterusan ya. Yang keempat, masalah tidur. Yang kelima, cepat letih. Yang keenam, lenguh-lenguh badan ya, jantung berdebar-debar, sakit perut, dan juga kesan fisiologi yang seterusnya adalah ciri-ciri. Manakala dari segi aspek psikologi tuan-tuan, tanda-tanda individu ni stres ada 5 tuan-tuan. Yang pertama, kerap gelisah ya. Yang seterusnya, cepat marah. Yang ketiga, lemah semangat ya. Dan keempat, kerap bimbang tuan-tuan ya. Dan kelima, kurang daya tumpuan. Jadi tuan-tuan ya, apakah yang akan berlaku ataupun terjadi sekiranya saya tidak ambil berat masalah stres yang dihadapi ya? Dalam jangka masa panjang, stres boleh memberi kesan yang teruk kepada diri sendiri. Anda perlu mengambil tindakan untuk mengatasi masalah ini. Sekiranya tidak, ia akan memberi kesan kepada diri anda seperti berikut. Yang pertamanya, mudah keletihan ya, dan cepat penat. Yang kedua, kekecewaan. Dan yang ketiga, hilang semangat ataupun burnout. Kita pernah dengar terma burnout ni dalam kalangan yang bekerja ya. Mungkin di awal kerja dia rasa sehingga mula-mula dia bersemangat, tetapi disebabkan tekanan demi tekanan menyebabkan individu itu mudah untuk burnout ataupun hilang semangat. Seterusnya tuan-tuan, apa perlu saya lakukan untuk mengurangkan stres?
Seperti mana yang telah saya maklumkan sebentar tadi ya, stres ni boleh diurus jika kita dapat urus di peringkat yang awal ya. Jadi anda perlu menerima kenyataan yang anda sedang mengalami stres. Kita kena terima dulu tuan-tuan. Kadang-kadang orang tu kata, aku tak stres lah ya, aku tak ada okey je. Sebenarnya dia dalam keadaan stres, tetapi dia tidak menerima kenyataan tersebut. Jadi untuk orang kata apa, untuk mengurangkan stres, individu itu perlu menerima keadaan dirinya. Yang kedua, anda perlu kenal pasti punca yang menyebabkan anda stres. Bila kita dah terima keadaan diri kita tu dalam keadaan stres, kita kena kenal pasti punca yang menyebabkan kita stres. Adakah faktor kerja, adakah faktor keluarga, adakah faktor diri sendiri ya? Yang ketiga, pelajarilah teknik dan kaedah pengurusan stres ya. Sebentar lagi saya akan kongsi dengan tuan-tuan ada beberapa teknik yang boleh kita guna pakai dalam pengurusan stres. Dan yang seterusnya, sekiranya tiada perubahan dalam masalah stres yang dihadapi selepas 3 minggu, anda amalkan teknik dan pengurusan stres yang disarankan ini. Jika kalau kita dah amalkan teknik pengurusan ini, jumpalah dengan pakar dan dapatkan bantuan mereka. Jadi tuan-tuan, untuk stres pada hari ini telah dikongsikan tuan-tuan tentang definisinya, tentang tahapnya, dan bagaimana tips yang boleh digunakan untuk mengurangkan stres. Jadi tuan-tuan, kita dah selesai untuk tajuk pengurusan ataupun memahami tekanan ini. Kita akan kongsikan tajuk berikutnya, iaitu 8 cara tangani tekanan untuk slide yang berikutnya. Jadi 8 cara untuk tangani stres ni tuan-puan boleh kongsikan dengan warga pendidikan di sekolah masing-masing. Jadi 8 cara tangani stres ni ya, boleh kita laksanakan bersama-sama dengan anak buah. Yang pertama tuan-puan, untuk menangani stres ini, yang pertama bersenam ya. 7 minit senaman adalah mencukupi. Ini menurut kajian ni tuan-tuan ni, untuk kita jangan terlalu kata apa senam kuat sangat ya. Maksudnya dia cukup memadai, yang mana sesuai dengan diri kita. Yang kedua, tidur yang secukupnya ya. Anda tidak mudah terpengaruh dengan emosi yang negatif ya, tuan-tuan. Seterusnya yang ketiga, luangkan masa bersama dengan keluarga dan rakan-rakan ya. Ini membuka rasa cinta dan juga bila bersama dengan hargai orang yang tersayang. Yang seterusnya tuan-tuan, senyum tuan-tuan ya. Senyum ya. Cuba kita buat sama-sama senyum ya. Kurangkan rasa sakit, meningkatkan mood berfikiran luas ya. Dan yang kelima, bersyukur dan juga berterima kasih. Ini kita kena selalu amalkan bersama-sama tuan-tuan ya. Kita bersyukur dan seterusnya ungkapkan ucapan terima kasih kepada individu yang membantu kita. Secara tidak langsungnya meningkatkan rasa gembira dan juga kepuasan dalam bekerja. Yang keenam tuan-tuan, bertafakur ya. Fokus untuk jadi lebih tenang dan juga bahagia. Maknanya kita self-talk dengan diri kita untuk rasa lebih tenang dan juga lebih bahagia. Yang seterusnya yang ketujuh tuan-tuan, rancang percutian. Ini mudah tuan-tuan untuk sampaikan kepada warga pendidikan ya. Jauhkan diri dari kesibukan. Sekarang ni kalau dalam tempoh pandemik ni, percutian dalam daerah tuan-tuan ni kita buat lah ya. Maknanya kita rancang percutian tu, kita boleh juga pergi ya. Maksudnya dalam daerah yang mana tempat yang sesuai untuk kita lawati. Seterusnya tuan-tuan, yang ke-8 adalah beriadah ya. Hidup udara segar untuk rasa lebih gembira. Jadi tuan-tuan, 8 tips ni tuan-tuan boleh sampaikan kepada warga pendidikan di sekolah masing-masing beserta dengan video yang akan saya paparkan sebentar lagi. Jadi urus stres untuk cipta sukses ya. Sama-sama kita amalkan insya-Allah. Jadi tuan-tuan, setelah selesai penyampaian untuk 8 cara tangani tekanan ini, mohon untuk tuan-tuan ya untuk mengisi borang penilaian dan juga pelaporan seperti mana yang telah diterangkan di awal tadi. Jadi tuan-tuan, saya kongsikan ya, bagi video ini 8 tips ini ya, boleh tuan-tuan amalkan ataupun sampaikan di
kepada warga pendidikan di sekolah masing-masing. Jadi tuan-tuan ya, bagi video tadi tuan-tuan boleh kongsikan dengan warga pendidikan di sekolah. Dan seterusnya tuan-tuan ya, seperti mana yang telah dimaklumkan di awal tadi, perkara-perkara ini yang telah disampaikan kepada warga pendidikan boleh dalam pelbagai cara. Yang pertamanya melalui mungkin dalam media mesyuaratnya ya, ataupun secara atas talian, Google Meet dan sebagainya. Maknanya dalam 10 ke 15 minit tuan-tuan boleh ambil masa tersebut untuk berkongsi tentang program ataupun literasi dalam hashtag 3A, iaitu aware, alert dan juga action. Seterusnya tuan-tuan, bagi bulan Jun ni juga ya, maknanya untuk peringkat ini saya sampaikan pada bulan Mei dan juga Jun. Teknik yang terakhir setelah yang pertama ya, tentang penerangan tentang program hashtag 3A diikuti dengan kesihatan mental. Seterusnya bagi bulan Jun tuan-tuan boleh sampaikan tajuk memahami tekanan, 8 cara tangani tekanan, dan teknik yang terakhir iaitu teknik relaksasi deep briefing yang akan saya share dengan tuan-tuan sekarang ya tuan-tuan. Ini adalah video dalam teknik relaksasi ya, yang boleh tuan-tuan kongsikan dengan warga pendidikan di sekolah masing-masing. BBSK telah berkongsikan tentang kaedah penyampaian maklumat ini bukan sahaja melalui slide tetapi juga dengan video pendek yang rasa boleh difahami dengan mudah oleh warga pendidikan di sekolah masing-masing. Jadi ini adalah teknik deep briefing ya. Maksudnya tuan-tuan boleh kongsikan bersama-sama dengan warga pendidikan di sekolah masing-masing melalui role model yang ada dalam video ini, boleh dipanjangkan di sekolah masing-masing. Jadi tuan-tuan ya, bagi tajuk yang berikutnya tadi adalah teknik relaksasi stres ya. Dalam konsep lainnya adalah pernafasan dalam ya, yang mana tuan-tuan boleh kongsi dengan warga pendidikan ya. Seperti mana kita petikan daripada Mark Twain, jadikan setiap hari adalah hari yang indah dalam hidup kita. Jadi dengan stres ni tidak boleh dielakkan, tetapi stres ini boleh dikawal dan juga ditangani. Jadi boleh amalkan teknik ini seperti mana telah dalam video tadi, adalah teknik dalam deep briefing ya, ataupun pernafasan dalaman, iaitu dengan caranya adalah letakkan tangan di perut dan juga di dada ya. Maksudnya di perut dan juga dada, tarik nafas kiraan 4 ya. Kemudian tahan nafas kiraan 5,
dan hembuskan nafas dengan kiraan 7. Maknanya tuan-tuan boleh buat bersama-sama dengan warga pendidikan di sekolah masing-masing ya. Jadi boleh dilakukan secara berulang kali sehingga rasa tenang. Dan ini adalah kaedah yang seperti mana dalam video tadi ya. Jadi boleh ikut bersama-sama dan laksanakan bersama-sama di peringkat sekolah, tuan-tuan dan puan. Jadi teknik ini tuan-puan boleh diulang sehingga rasa gelisah itu hilang dan juga fikiran kembali dengan tenang. Jadi tuan-puan boleh laksanakan di peringkat sekolah, boleh laksanakan secara aplikasinya melalui video yang telah dikongsikan dengan tuan-puan sebentar tadi. Jadi tuan-puan, pada hari ini saya dah kongsi dengan tuan-puan beberapa tajuk untuk disampaikan kepada warga pendidikan di sekolah masing-masing. Yang pertama ya, tentang penerangan program meningkatkan kesedaran kesejahteraan psikologi warga KPM #3A, sedar, peka dan juga tindak. Yang kedua, berkenaan dengan kesihatan mental. Yang ketiga, bagi bulan Jun nanti tuan-tuan ya, boleh kongsikan dengan tajuk memahami tekanan, 8 cara tangani tekanan dan juga teknik relaksasi pernafasan dalaman yang boleh tuan-tuan kongsikan dengan warga pendidikan di sekolah masing-masing. Dan sebelum itu, jangan lupa untuk tuan-tuan ya, untuk share video ini dengan warga pendidikan di sekolah masing-masing dan seterusnya untuk tindakan SU Ladap ya, untuk mengisi pelaporan yang akan diberikan di setiap ya slide ini yang diberikan pada tuan-tuan. Jadi saya rasa itu saja daripada saya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.